Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita nak belajar Sains tahun 3 bersama Teacher Nina. Okey, adakah anda telah bersedia? Bagus. Hari ini kita akan mempelajari tajuk kemahiran proses sains. Baiklah. Kemahiran proses sains ada berapa agaknya ya? Ada 6 semuanya. Okey, kita lihat satu persatu. Apakah kemahiran proses sains yang kamu perlu tahu? Yang pertama adalah memerhati. Memerhati ialah apabila kita menggunakan 5 deria untuk mengumpul maklumat. Apa dia sebenarnya memerhati tu? Nanti kita akan dalami sebentar lagi ya. Seterusnya ialah mengelas. Mengelas adalah mengumpulkan objek mengikut persamaan dan perbezaan. Contohnya kita ada beberapa objek. Teacher bagi contoh haiwan. Kita ada ular, kucing, arnab dan ikan. Jadi bagaimana kita boleh kelaskan haiwan-haiwan ini? Mudah sahaja. Mungkin satu cara adalah berdasarkan bilangan kaki. Jadi, satu kumpulan haiwan adalah haiwan yang berkaki 4, iaitu kucing dan arnab. Manakala haiwan yang tiada kaki adalah ular dan ikan. Jadi, kita cari persamaan dan perbezaan antara objek-objek yang hendak kita kelaskan. Baiklah, kemahiran proses sains yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Okey, nanti kita akan dalami lagi ya. Seterusnya adalah membuat inference. Apa itu inference? Berikan sebab berdasarkan pemerhatian. Apa tu? Seterusnya adalah meramal. Meramal ni meneka secara saintifik. Macam mana agaknya ya? Dan seterusnya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ni paling menarik sebenarnya. Sebab sebagai seorang saintis, kamu semua adalah saintis muda ya, sebagai murid yang belajar sains, kita semua perlu tahu cara berkomunikasi dengan baik. Kenapa penting? Sebab sebagai ahli saintis, walaupun saintis muda, kadang-kadang kita ada maklumat yang sangat penting yang kita mahu semua orang tahu. Tapi sekiranya kita tidak pandai berkomunikasi, mungkin maklumat tersebut tidak akan sampai kepada target ataupun sasaran. Ataupun idea yang menarik itu tidak akan dapat dikongsikan, tidak dapat perhatian yang sepatutnya. Jadi sebab itu kita semua perlu tahu, kita perlu belajar cara berkomunikasi dengan baik. Okey, hari ini kita hanya akan belajar satu sahaja kemahiran proses sains dahulu ya. Untuk hari ini kita akan mendalami proses sains, kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey. Untuk memerhati kita menggunakan 5 deria. Teacher pasti kamu telah pun belajar tentang 5 deria ni daripada tahun 1 atau mungkin daripada prasekolah lagi. Baik, apakah 5 deria tersebut? Yang pertama adalah mata untuk melihat. Ya, mata untuk melihat. Kita nak lihat apa? Kita boleh lihat warna objek, kita nampak saiz. Apa lagi yang kita boleh nampak? Mungkin kita nampak bentuk. Okey, itu maksudnya kita menggunakan mata untuk mengumpul maklumat. Kita nampak satu benda, okey, kita terus nampak, warnanya hitam. Bentuknya besar. Saiznya besar. Bentuknya bulat. Apakah ia? Okey, itu adalah maksud menggunakan mata untuk melihat bagi mengumpulkan maklumat. Seterusnya adalah kita menggunakan hidung untuk menghidu. Okey, apakah bau yang kita kita sedang dalam bahaya. Mana awak tahu kita dalam bahaya? Cuba kamu hidu. Bau tak asap ni? Jom lari. Itu maksudnya menggunakan deria untuk mengumpul maklumat. Deria ni adalah sangat penting, okey? Especially terutamanya apabila untuk mengesan bahaya contohnya. Seterusnya deria
kita menggunakan telinga untuk mendengar. Okey, deria ni adalah penting juga ya. Contohnya kita nak tahu seorang bayi adalah dalam kesusahan atau dalam keadaan bahaya. Apabila kita dengar dia menangis, lain macam je. Jadi kita berdasarkan pengalaman dan juga menggunakan telinga untuk mendengar. Kenapa tangisan baby tu lain macam je? Cepat-cepat pergi tengok. Okay, walaupun mungkin bayi tersebut berada di bilik lain. Okay, kita mungkin dalam bilik sedang belajar atau menggunakan komputer. Apabila kita dengar sahaja bunyi yang mungkin boleh trigger, bahaya, ada apa tu? Itulah kegunaan deria kita. Baiklah, seterusnya adalah deria merasa menggunakan lidah. Okey, lidah ni bukan hanya untuk rasa makanan sahaja yang enak-enak. Yang lebih penting untuk keselamatan diri kita juga. Keselamatan macam mana tu? Okey, begini ya, lidah kadang-kadang kita nampak makanan macam okey, tapi bila kita makan, kenapa rasa dia lain macam? Jadi kita boleh tahu apabila kita rasa makanan ni dah tak elok. Contohnya, jadi itulah kepentingan memerhati menggunakan deria rasa lidah. Dan yang terakhir adalah deria sentuh menggunakan kulit. Okey, bukan hanya tangan ya. Kita menyentuh sebenarnya dengan mana-mana bahagian badan kerana badan kita diselaputi oleh kulit dan ada deria sentuh, ada deria rasa. Kita boleh sense. Contohnya panas. Adakah kita hanya tangan kita saja boleh merasa panas? Takkan, badan pun tahu panaslah sekarang ataupun terlampau sejuk. Ataupun kita juga boleh gunakan pipi untuk merasa sesuatu. Biasanya perasan tak kalau ada benda lembut je kita terus suka nak letak kat pipi. Lembutnya. Jadi pipi juga diselaputi kulit yang ada deria rasa. Boleh sentuh dan kita tahu lembut, sejuk. Baiklah. Sekarang teacher nak kamu perhatikan beberapa aktiviti dan kamu namakan apakah deria yang kita gunakan untuk memerhati. Okey, bersedia? Tengok ni. Orang ni dia sedang main Rubik's Cube. Jadi dia gunakan deria apa ni? Okey, yang penting number 1 yang pertama adalah deria penglihatan, mata untuk melihat, kerana permainan Rubik's Cube ni dia perlu alignkan, semua mesti warna yang sama. Jadi dia perlu gunakan mata untuk melihat. Okey. Seterusnya bagaimana pula tangan yang menyentuh tu? Dia sentuh, sebenarnya itu adalah untuk menggerakkan, bukan untuk menyentuh untuk deria, bukan untuk perhati ya. Saya harap kamu dapat faham perbezaan tersebut. Baiklah, seterusnya apa 3 orang lelaki ni buat? Mereka sedang tutup mata dan jari mereka ada sesuatu tu. Suruh kawan bau dan mungkin rasa. Okey, jadi kita menghidu menggunakan hidung dan mungkin selepas tu dia akan rasa menggunakan lidah. Luculah mereka ni. Baik, seterusnya ya? Apa yang sedang dilakukan? Okey, dia sedang mendengar menggunakan telinga. Baik, seterusnya. Apa ni? Okey. Itu adalah menyentuh menggunakan kulit. Kulit pada jari ya, bukan sentuh menggunakan tangan atau jari. Sebenarnya adalah kulit. Okey, sebab paling mudah untuk kita control, kita kawal adalah jari. Jadi kalau kamu tengok ni, rasanya apakah yang dapat dirasa oleh jari tersebut, kulit pada jari? Tajam ataupun lembut? Dan juga basah. Betul? Mungkin betul, mungkin tidak. Dan yang terakhir adalah kenapa dengan adik ni? Okey, deria apa yang sedang digunakan sekarang? Ya, deria rasa menggunakan lidah. Tengok pada wajah dia. Kenapa tu rasanya? Apa yang dia makan tu? Kamu rasa dia makan apa? Teacher rasa dia sedang makan dark chocolate. Okay, dark chocolate ni dia adalah sejenis coklat
yang sangat-sangat sedikit amount sugar atau kandungan gula di dalamnya. Jadi rasa coklat tanpa gula adalah pahit, sebab tu muka dia sedemikian. Okey, itu sahaja penerangan tentang memerhati. Jadi sekarang teacher nak berikan tugasan untuk kamu. Okey, mudah saja. Okey, tugasan ini kamu perlu tulis dalam jurnal sains, buku nota sains yang kamu sudah beli, ataupun gunakan buku nota sains tahun lepas. Okey, jangan risau, teacher tak marah pun gunakan. Jadi kita jangan membazir, kita jimat, guna saja apa yang ada. Ataupun boleh juga guna kertas A4, tapi kertas A4 tu bila dah buat jangan letak merata-rata ya, filekan elok-elok. Okey. Ataupun secara digital, kalau kamu mahir menggunakan komputer atau ada yang boleh tulis gunakan tab atau iPad, boleh, dipersilakan. Okey. Baik, apakah tugasannya? Ada 3. Yang pertama, kamu perlu buat nota tentang topik hari ini. Apa nota dia? Nota dia yang tadi 6 kemahiran proses sains tu, yang memerhati, mengelas. Okey, cuba kamu tulis semula. Dan juga memerhati. Ada 5 deria untuk memerhati. Itu pun perlu dibuat nota. Okey, yang kedua, tugasan kamu, teacher mahu kamu perhatikan keadaan sekeliling. Tengok apa yang berlaku dalam rumah. Apa yang nampak dari luar tingkap, kita tak boleh keluar rumah kan? Tengok kat luar tingkap, apa yang kamu nampak? Okey, kenal pasti 5. Teacher nak kamu perhatikan 5 situasi yang kamu boleh gunakan deria. Dan kemudian catatkan 5 pemerhatian kamu itu. Okey? Faham ke? Kalau tak faham tak apa, teacher bagi contoh ya. Tengok contoh ni. Baik, ini adalah contoh 1. Teacher nak berapa tadi contoh? 5 kan? Okey, ni contoh pertama. Apa yang kamu perhatikan ialah mak masak di dapur. So, tajuk besar dia ialah emak memasak di dapur. Okey. Kemudian kalau ada gambar, boleh letak gambar. Okay, lebih sesuai lah letak gambar, seronok kan kalau kita dapat cari gambar dan kita letak supaya nota kita lebih menarik. Kemudian catatkan apakah pemerhatian kamu. Bagaimanakah kamu menggunakan deria untuk menerangkan, untuk mengumpulkan maklumat tentang apa yang kamu perhatikan. Okay, lihat ya. Contoh, saya melihat emak sedang menggoreng ayam. Lepas tu ada gambar mata tu, nampak? Melihat. Kedua, nampak ada gambar hidung. Saya dapat menghidu bau ayam goreng. Gunakan hidung untuk menghidu. Kemudian ada gambar telinga. Saya mendengar bunyi ayam sedang digoreng di dalam kuali. Kadang-kadang kita dekat depan, dekat living room, tengah tengok TV, kita boleh dengar, mak tengah goreng sesuatu tu. Bau apa agaknya? Ayam kot, sebab kita boleh bau. Itu maksudnya menggunakan deria untuk mengumpul maklumat. Dan seterusnya, saya rasa panas apabila mendekati kuali tersebut. Awak dekat-dekat, rasa panas. Tengok, kita bukan semesti guna tangan. Tengok, dia dekatkan muka dia atau badan dia dah boleh rasa panas. Itu menunjukkan kulit. Di mana-mana bahagian badan yang ada kulit, kita boleh merasa atau menyentuh. Okey? Itulah dia tugasannya. Jadi anda semua memang hebat. Teacher percaya anda semua memang hebat. Jadi teacher harap kamu dapat hantarkan tugasan selewat-lewatnya hari Rabu minggu depan. Jadi kamu ada masa 1 minggu untuk selesaikan. Iaitu Rabu minggu depan, 27 Januari ya. Dan hantarkan di Google Classroom. Okay, teacher nak kamu biasakan guna Google Classroom kerana itu adalah platform yang paling sistematik. Okay? Baik, itu sahaja. Baik, itu sahaja setakat ini. Teacher ucapkan kepada semua anak-anak murid yang teacher sayang, selamat belajar. Bye. Assalamualaikum.